kita go through nota satu persatu. Tapi saya tak ajar saya bagi tahu je. Okay. Don't expect me to teach you because boleh nampak dekat dalam mana? Dekat dalam recorded tu kan? Okay, lecture. Kita pergi lecture function and graph. Lepas tu kita ada exponential function. Then we have another lecture which is limit and continuity. Okay. Sekejap. Okay. First I will share the note first. Okay. Nampak tak? Kita ada tutorial function. Function and graph. Okay. Ni function and graph. Ada lagi satu. Lupa. Kita ada week 1 lab tu. Yang ni kan kita ada fundamental concept of algebra. Kat sini kena tahu macam mana apa itu natural number, real number. Kena tahu whole number. The thing that you have to know here ialah dekat sini. Bila kamu dah ada set ni, kamu boleh letak natural number ni ialah nombor yang tak termasuk kosong, which is 1 sehingga infinity. Bila whole number dia dah termasuk kosong. Bila dia ialah Z, ialah integer, dia dah termasuk negative number. Negative number, right? Negative number. Lepas tu termasuk kosong, termasuk yang positif tadi. Lepas tu kalau dia Q ialah quotient. Quotient kat situ dia dah ada perpuluhan yang ada titik perpuluhan. Which is X. Dia dah ada perpuluhan ataupun pecahan. Okey, perpuluhan ataupun A over B. Pecahan. And R ni ialah real number. Okey, semua ni ialah real number. Yang tu kita tahu. Okay, another thing is faham konsep this is the simple dia macam mana dia gambarkan tu. Okay, ni semua ada saya dah ajar. Apa yang kena tahu lepas tu ialah how to represent close interval, open interval, then macam mana kita punya close interval tu dekat dalam number line system. Lepas tu dekat situ, dekat number line system ni apa yang kena tahu? Okay, intersection macam mana? Union pula macam mana? Apa yang disebut intersection, apa yang disebut union dekat situ. Okay, then finish with this. Yes. Any question? Ada soalan ke? Tak ada. Dia macam freeze sikit tadi. Dengar kan saya cakap? Ya. Okay. Week 1 lab tu dah settle, so kita ada function. Function yang mana? Function ni. Okay. So kat situ kita ada ni. Okay, kena tahu konsep function. Function tu apa yang disebut function ialah kita ada relation dia cuma 2 sahaja. Dia sorry. Whether it is one to one or it is many to one relation. Contohnya dia bagi dalam bentuk macam ni. Okay, dia kata which one is not a function. Contoh. Jadi kamu kena tahu, okay, yang ni one to one, so dia function. Okay, yang B pula kena tahu dia ialah one to many. Okay, kat sini kita tahu function tu dia one to one dengan many to one je. Okay, bila B, jawapan B tu, bila dia buat soalan macam ni, dia one to many. Which is daripada one kepada banyak. Which is one to many. One. Daripada satu kepada banyak nombor kan kat situ. One to many nombor. Okay, bila dia dah macam ni. Okay, B ni one to many. So kita tahu bahawa function tu ialah one to one and many to one. So kita tahu ini bukan. So ini ialah jawapannya. Iaitu soalan ni dia kata yang mana satu bukan function. Contoh. Ni contoh Then kalau kita ada dalam bentuk macam ni pun boleh juga. Bila dia dah bagi table,
Contoh dia bagi table, dia kata which one is not a function. Kamu kena tahu, bila kamu plotkan yang ni, okey yang ni ke sini, ada tak nombor yang berkongsi? Okey, bila tak ada nombor yang berkongsi, kita tahu dia ialah one to one. Ya. Saya record tak tadi? Soalan, ada soalan? Okey. Kalau dia bagi table, kamu kena tahu daripada table tu macam mana nak tahu dia one to one. Kalau macam table macam ni kamu susah nak nampak, kamu bolehlah lukis daripada table ni, convert dia kepada bentuk yang macam ni. Okey, nampak dia punya relation tu. Okey, which table is not a function, contoh. Okey, then another question, okay, this is from the graph. Daripada graph pun kita boleh nampak dia one to one ke, many to one ke, boleh nampak. Okey, yang tu kena tahu fungsi, macam nak bentuk fungsi dan domain tu kalau dia ada table macam ni, X ni kita tahu X dia ialah kita punya domain. Okey, lepas tu Y dia kita punya range. Okey, boleh. Dan daripada graph kita tahu kalau macam graph macam ni, kalau dia terus je ke atas, dia terus je, so kita tahu bahawa domain dia ialah R. Domain dia ialah R, which is daripada negative infinity ke infinity. Dan kalau macam ni, dia punya range dia ialah, tengok dekat Y. Kat sini. Y dia ialah, kalau dia terus naik ke atas, ialah daripada termasuk kosong ke infinity. Sebab kat Y dia bawah ni tak ada value. Di atas je. Range, we look at Y axis. For domain, we look at X axis. Okay, kalau table pun sama juga. Table X yang ke atas tu ialah domain dia. Y Fx yang dekat bawah tu ialah kita punya range. Kalau contoh soalan tu dia bagi table je, dia tanya range dia berapa? So, tengoklah range dia, tengok dekat nilai Y. Kalau domain, dia minta domain je, dia tengok dekat nilai X. Okay, this is all about domain and range. And look at, kalau domain dengan range, apa yang ada masalah ialah bila dia polinomial biasa, domain kalau dia polinomial biasa, dia sentiasa negative infinity, infinity. Tetapi bila domain tu involve ada satu equation dekat atas tapi bawah ada X, kita tahu X ni tak boleh sama dengan kosong. Okay, then another thing is our domain here, kalau dia dalam punca kuasa, bila dia ada punca kuasa, kita tahu yang dalam tu mesti must be always greater or equal to 0. Sentiasa nilai dalam ni lebih besar daripada kosong. Sebab dia tak boleh negatif. Okay, this is the domain. Nak tahu lagi, contohnya memang blur, memang tak tahu apa benda lah yang puan ni cakap ni kan. Tengok balik recorded domain dengan range. That's all about recorded dekat lecture mungkin tak cukup, tengok balik recorded dekat dalam tutorial Okay, this is the type of function dengan graph. Okay, graph contohnya dia suruh lukis graph, even though memanglah kita punya tu objektif, tapi bila dia suruh lukis graph, jadi kamu dah tahu dah macam mana nak lukis graph, mesti sentiasa ada table, letak X, letak Y. Jadi nak tengok bentuk yang mana ialah kamu punya graph tu. Macam kita buat assignment kan, siapa yang dah rasa buat graph dekat assignment ni dah expert lah dengan buat graph. Okay. Jadi bagi pun equation apa-apa, dia pandai dah buat graph. Okay. So this is the okay, macam mana kita nak buat transformation of function, dia bergerak macam mana. Kalau tak pandai nak buat dia bergerak ke atas ke bawah, lukis graph tu macam biasa. Kita boleh tahu dia gerak ke atas ke bawah. Konsep dia lukis graph macam biasa. Okay, this is the transformation of function. Another thing you have to know ialah apa? Ialah ni, composite function. What is the value bila kita letak G ni di dalam F? Dan kat sini pula yang simbol ni ialah composite function. Yang ni pula F ni di dalam G. Okay, then this is composite function.
Okay. Dan kita nak cari dia punya inverse pula. Apa, macam mana tu inverse? Okay, that's all about function yang you have to know. Dan kita pergi pula dekat function and graph yang exponential and logarithmic. Exponential, logarithmic, all you have to know is yang ni. Dia punya domain ada dah, dia punya range dia dah tulis dalam table ni. Dah ada dah domain dengan range untuk exponential function. Dan kita tahu dia increase ke decrease ke. Then another thing yang paling penting kat sini rule. Kalau dia kata eksponen kuasa kosong sentiasa 1. Yang ni yang bahagi tadi. Bahagi tadi yang kita buat tadi tu, yang kita buat quotient rule, yang kita kena simplify tu semua tu dalam table ni. Bila dia bahagi, dia tolak. Bila dia kuasa ada dekat atas-atas tu, maksudnya dia ialah darab. Ya, macam ni ialah darab. Dan bila dia ialah macam ni, B darab B, maksudnya dalam ni kita kena tambah. Yang ni yang kita buat tadi tu, yang kita simplify, yang kita nak selesaikan persamaan tu semua ada dalam rule yang ini. Okay, then we can solve this example. Okay, then we have a logarithmic function. For logarithmic function, okay, tengok kalkulator, tekan kalkulator lon dekat mana. Jangan ada soalan lon dekat kalkulator saya tak ada lon. Saya punya kalkulator tak ada lon. Jangan sibuk nak kacau kawan pun satu hal Kamu tak tahu, nasib lah tak tahu. Jangan sibuk nak kacau kawan. Itu kiranya macam mengganggu. Kalau ada kawan yang sibuk tanya ke apa, dulukan diri sendiri. Kita jujur, maksudnya kita kesian, tapi sifat ihsan tu ialah sebelum exam kita ajar kawan kita, yes, tapi bila exam kita sibuk ajar kawan sampai kita sendiri tak dapat nak jawab, yang tu rasanya dia dah tak tahu dah konsepnya macam mana. Itu kawan tu sendiri pun jangan kacau orang lain. Kita hidup jangan susahkan orang. Tu je. Okay, so this is logarithmic function. Lon nak tekan kalkulator kat mana? Log dekat kalkulator sentiasa base 10. Kalau dia ialah soalan dia tanya log 2, asas 2 tukar. Kalau nak tekan kalkulator tukar dulu asas 2 tu. Macam mana nak tukar? Tengok balik dekat rule. Okay, kat sini how to convert from log to exponential. Macam mana nak convert? Yang ni lah dia. Okay, macam mana nak convert? Then we have, this is how we convert from exponential form kepada logarithmic form. Kalau ada soalan macam ni, yang ni kamu tak dapat, nak convert je. Soalan tu memang direct forward, convert memang ada soalan macam tu. Kalau kamu rasa kamu tak tahu, sila tengok ni, nota ni, muka surat berapa ni, muka surat 17. Tapi kalau masa tu baru nak tengok muka surat berapa, baru nak tengok satu-satu, dah buang masa Sekarang ni tengok dekat mana. Mungkin boleh letak nota kot tepi-tepi tu, letak macam ada kertas pink ke apa ke, letak okay, this is rule untuk exponential. Jadi bila ada soalan macam tu boleh terus semak je. Tapi apa yang saya, daripada pengalaman saya, semak buku boleh semak buku, but you have to confident with yourself dulu. Okay, contohnya okay, soalan ni saya dah tahu nak convert daripada logarithmic ke exponential, saya dah tahu dah dapat jawab. Tapi bila ada jawapan, contohnya ada masa untuk semak, barulah nak semak buku ke apa ke. Tapi kalau kamu rasa kamu dah confident diri kamu, tak perlu sibuk nak semak buku sebab ada banyak lagi soalan mungkin akan kena guna calculation. Kita dah save masa, boleh fokus dekat soalan calculation tu. Kalau soalan direct forward, please jangan sibuk nak tengok nota. Direct forward, yakin kita dah tahu, kita dah baca ni, okey ni jawapan dia. Nanti kalau ada jawapan, ada masa nak semak, yes you can semak. Okey, then kat situ kita ada logarithmic function kat sini. Macam mana dia punya graph untuk logarithmic function. Then this is the sifat-sifat dia, properties dia. Then this is the rule untuk logarithmic. Kalau dia kata darab, dia ialah tambah. Bila dia bahagi, dia ialah tolak. Bila dia kuasa tu kena letak dekat depan. And this is how we convert from asas lain kepada asas 10 contohnya. Kalau nak convert daripada asas 10 kepada asas 2 pun boleh juga. This is the formula. And this is the example, and this is ln. Ln ialah logaritma asas E. Dia ialah ln, dan dalam kalkulator kamu ada ln tersebut. Okay, then this is how we convert from exponential kepada ln. Log kepada exponential, and this is the solution. And this is how we solve the
log punya equation. Kita solvekan untuk X. Okay. Then this is the application. The application ni, soalan application ni untuk MCQ multi choice question tak ada. Soalan macam ni panjang-panjang macam ni tak ada. Okay. Then finish with this. We have another notes which is kita punya last note which is limit and continuity. Ingat limit macam mana? Limit mula-mula mesti jawab dengan direct substitution. Bila kita dapat direct substitution, kita dapat number, then we stop. Bila kita direct substitution, kita dapat kosong per kosong. You have to do it. Boleh faktor, kita faktor. Bila boleh cari conjugate yang ada punca kuasa tu, kena cari conjugate until you get number juga. Last kali mesti dapat satu jawapan number. Okay, then we stop here. Okay, then yang seterusnya is when you do the direct substitution, you get infinity. Yang ni kamu kena uji whether it is positive infinity ke ataupun negative infinity. Yang ni nak tak nak kena buat table. Okay, this is the number. Okay, tengok bila dia menuju ke satu nombor ni, adakah dia semakin meningkat ataupun bila dia menuju ke satu nombor ni, adakah dia makin menurun. Bila dia meningkat, kita boleh assume that it is positive infinity. Bila dia menurun, dia ialah negative infinity. And for after we do the direct substitution, okay, this is direct substitution. Another thing yang kita tahu dekat limit ni ialah apa? Ialah bila kita ada limit X menghampiri infinity. Okey, tengok kat sini. Bila dia menghampiri infinity, apa-apa yang X kuasa N akan sentiasa sama dengan kosong. Bila kita ada A bahagi dengan B punya equation, akan bahagi dengan semua nilai X yang tertinggi. Lepas tu bahagi. Lepas tu eliminate. Yang macam mana? Yang ni tengok balik nota apa dia. Okay, this is all about limit. Ni ialah notanya untuk limit. Okay, then boleh tengok balik macam mana ni. Tengok balik recorded balik nak tahu macam mana. That yang tadi tu saya summarize kan aja untuk limit. And continuity. Okay, how can we assume that this is continuous function? Maksudnya kalau continuous function tu dia tak ada terputus. Dia ialah continuous. How can we measure it is continuous using test? Okay, this is the 3 tests you have to know. Ini ialah 3 test yang kamu kena tahu. Okay, bila dia berjaya untuk setiap test tu bermaksud dia ialah continuous function. And boleh tengok contoh dekat. Ni semualah contohnya. Okey, dan contoh juga dalam tutorial. Okey, itu saja untuk kamu punya midterm test untuk besok. Besok malam. Saya tak dapat lagi soalan ni. Soalan dekat penyelaras. Nanti saya set kan. Besok malam pukul berapa? Pukul 8 kan? Make sure semua ada besok malam. Kalau tak ada bagi saya surat MC ke sila maklumkan. Jangan tak buat. Okey, tak apalah tak buat. Jangan tak buat midterm memang salah besar lah tu. Silap besar. Okey, this is all about midterm punya topik. Stop sharing. Ya, Bu Ira. Saya soalan Ustaz. Siapa yang bertanya? Ada. Ain ke? Ain. Esok ada pukul 9 kan? Oh, besok pukul 9. Minta maaf, pukul 9 salah. Okey. 9 sampai 11 Okey, saya dah beritahu hari tu kan. Okey, 9 Okey, so kalau ada soalan ke apa ke, boleh tanya saya. Kalau boleh jawab dekat Telegram boleh juga. Tapi kalau macam kena saya buka Webex, bolehlah. Petang ni lah saya buka. Besok pagi saya tak terima lah soalan kalau nak buka Webex ke apa ke. Sabtu kot. Okey. Itu saja. Tapi kalau simple question nak tanya dekat Telegram besok bolehlah.
Tapi kalau ada kawan yang boleh ajar, take this opportunity to know your friend. Tanya kawan. Siapa tahu soalan ni jawapan dia apa. Letak je kat group. Kalau ada kawan yang nak tolong, saya doakan kawan yang tu tolong tu dia dapat, ya Allah, dia dapat, dia terang hati dia bantu kawan lain, insyaAllah. Okay. Mungkin kalau ada soalan, letak je kat group. Kalau ada kawan yang boleh jawab, dia letak kat situ. Kalau saya rasa jawapan kawan tu salah, mungkin saya komen lah. Kalau saya biarkan tu, maksudnya jawapan tu betul lah. Okay. Please help each other. Kita nak pandai kan, kita nak pandai semua sekali kan. Kita tak nak seorang-seorang kan. Okay. Itu saja. Finish with our tutorial today. Don't forget to submit your assignment tomorrow. Tomorrow besok sebelum berapa assignment? Tak tahu. Tengok balik Okay. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Itu idea.